Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada sebuah peserta khusus pembangunan bakat pengujian Lieutenant Muda, Lieutenant dan Kapten Kadet Remaja Sekolah KRS Peringkat Negeri Johor tahun 2021 secara dalam talian. Tuan-tuan, bersama saya Meja KRS Muhammad Nur Hafiz bin Mazlan, Ketua Jurulatih Sekretariat TKRS Negeri Johor, untuk sesi taklimat pengurusan dan panduan kursus pembangunan bakat pengujian Lieutenant Muda, Lieutenant dan Kapten Kadet Remaja Sekolah KRS Peringkat Negeri Johor tahun 2021. Bagi pihak jawatankuasa pengelola program, kami ucapkan syabas dan tahniah kepada tuan-tuan yang mengikuti pengujian ini dalam talian, dan kami doakan semoga tuan-tuan berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga dapat menjalankan ujian pada kali ini dengan jayanya. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, garis masa pelaksanaan kursus dan pengujian yang akan kita jalankan sepanjang tempoh ini adalah terdapat 4 fasa yang akan dilalui oleh semua peserta. Bagi fasa pertama, kedua dan ketiga adalah fasa wajib yang akan dilalui oleh semua pangkat yang bermula daripada Lieutenant Muda, Lieutenant dan Kapten. Seterusnya, bagi fasa keempat adalah khusus untuk peserta yang menduduki ujian Kapten KRS sahaja. Baiklah, melalui fasa 1, bermula daripada 12 Julai pada hari Isnin, video taklimat dan panduan kursus akan dimuat naik di dalam Google Drive KRS Negeri Johor pada pautan yang akan diberikan dalam Telegram peserta kursus. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam Telegram rasmi peserta kursus boleh merujuk dari semasa ke semasa arahan-arahan terkini yang akan diberikan melalui Telegram medium tersebut. Seterusnya, pada 13 Julai 2021, bahan kursus yang pertama akan dibuat naik ke Google Drive KRS Negeri Johor. Di situ, tuan-tuan boleh melihat dan boleh membaca nota-nota serta slide yang diberikan oleh jurulatih-jurulatih bertugas untuk rujukan tuan-tuan. Pada 14 Julai 2021, ujian penilaian kursus pertama akan dilaksanakan bermula jam 8 pagi sehingga 5 petang. Di lokasi soalan adalah Google Drive KRS Negeri Johor. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sesi penilaian kursus yang pertama ini hanya dijalankan antara jam 8 pagi sehingga 5 petang sahaja. Jadi, tuan-tuan boleh memilih masa sendiri untuk melaksanakan ujian tanpa mengganggu proses-proses PDPR yang sedang berlangsung di sekolah. Seterusnya, pada 15 Julai 2021, bahan kursus yang kedua akan dimuat naik ke Google Drive KRS Negeri Johor dan akan disambung pada 16 Julai, iaitu ujian penilaian kursus kedua yang menggunakan masa dan lokasi soalan yang sama. Pada 17 Julai, bahan kursus yang ketiga akan dimuat naik ke Google Drive KRS Negeri Johor. Sesi ujian penilaian kursus akan berakhir pada 18 Julai 2021 pada hari Ahad. Masa dan lokasi soalan juga menggunakan tempoh masa dan lokasi soalan yang sama. Jadi, untuk fasa pertama ini, tuan-tuan perlu merancang masa masing-masing untuk membaca nota-nota yang diberikan dan juga menjawab soalan-soalan yang diberikan melalui pautan-pautan yang dimaklumkan dalam Telegram tersebut. Melalui fasa kedua, bermula 18 hingga 31 Julai 2021, ini adalah tempoh tuan-tuan dan puan-puan menyediakan video-video elemen pengujian. Sebagaimana yang tuan-tuan lihat pada kertas konsep dan juga panduan kursus individu yang akan dikongsikan pada slide seterusnya nanti, tuan-tuan perlu memilih dan melihat apa elemen-elemen yang perlu ada di dalam video-video yang tuan-tuan puan-puan perlu sediakan. Seterusnya, pada fasa ketiga adalah tempoh penghantaran video ujian, iaitu pada 31 Julai 2021. Semasa tuan-tuan dan puan-puan menghantar video pengujian ini, semua peserta akan menjawab soalan-soalan pada pautan pendaftaran yang akan diberikan. Dan untuk ini, tuan-tuan sentiasa merujuk kumpulan Telegram rasmi kursus untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, segala arahan-arahan terkini akan disalurkan melalui grup Telegram ini. Seterusnya, bermula 8 Ogos 2021, iaitu pada hari Ahad,
Calon-calon yang menduduki ujian Kapten KRS akan melalui proses temuduga personal yang akan dimaklumkan juga melalui telegram rasmi peserta kursus. Baiklah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, antara syarat kelayakan peserta yang perlu tuan-tuan maklum adalah bagi peserta yang menduduki ujian Lieutenant Muda KRS, terbuka kepada semua pegawai perkhidmatan pendidikan yang berkhidmat di sekolah ataupun mana-mana institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Para peserta belum pernah menyertai ujian dan menerima tauliah pangkat KRS. Bagi Lieutenant KRS, terbuka kepada semua pegawai perkhidmatan pendidikan yang berkhidmat di sekolah ataupun mana-mana institusi pendidikan di Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, dan telah menyandang pangkat Lieutenant Muda sekurang-kurangnya 1 tahun daripada tarikh permohonan, dan tuan-tuan perlu membuktikan kelayakan pangkat tuan-tuan dengan sijil pentaulihan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, bagi peserta yang menduduki ujian Kapten KRS, terbuka kepada semua pegawai perkhidmatan pendidikan yang berkhidmat di sekolah ataupun mana-mana institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan tuan-tuan perlu menyandang pangkat Lieutenant KRS sekurang-kurangnya 1 tahun daripada tarikh permohonan dan dibuktikan dengan sijil pentaulihan. Jadi untuk syarat kelayakan peserta ini yang tuan-tuan dan puan-puan perlu sedia maklum. Bagi Lieutenant dan Kapten, tuan-tuan perlu menyertakan sekali sijil tauliah yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk dijadikan sebagai bukti kelayakan untuk tuan-tuan mengikuti pangkat yang akan diambil. Baiklah, untuk elemen penilaian kursus dan ujian yang akan dilalui oleh semua peserta, bagi Lieutenant Muda, tuan-tuan akan melalui soalan penilaian kursus yang mana tuan-tuan laksanakan pada fasa pertama. Kemudian, tuan-tuan perlu menyediakan profil calon, ujian kecergasan, ujian kawat kaki, ujian bantu mula dan ujian tali temali, yang mana melalui ujian-ujian ini tuan-tuan perlu menyediakan satu video khas yang memaparkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Dan akhir sekali, semasa tuan-tuan menghantar video tersebut, tuan-tuan akan menjawab soalan, akan menduduki ujian objektif secara dalam talian. Bagi Lieutenant KRS juga sama menduduki bahagian elemen-elemen berikut, iaitu menduduki soalan penilaian kursus, profil calon, ujian kecergasan, ujian kawat kaki, ujian bantu mula dan ujian tali temali yang perlu disediakan dalam bentuk video, dan juga tuan-tuan perlu menjawab soalan objektif secara dalam talian. Dan akhir sekali, bagi calon Kapten KRS, tuan-tuan perlu juga menduduki menjawab soalan-soalan penilaian kursus, menyediakan profil calon, menyediakan video ujian kecergasan, ujian kawat kaki, ujian bantu mula, ujian tali temali, dan juga perlu menjawab soalan objektif dalam talian yang akan disediakan pada borang pendaftaran. Perbezaan untuk calon Kapten berbanding calon-calon Lieutenant dan Lieutenant Muda adalah tuan-tuan perlu menduduki temuduga personal yang akan dilaksanakan sebagaimana tarikh yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, etika pemakaian yang tuan-tuan perlu patuhi sepanjang menjalankan ujian adalah, bagi tuan-tuan yang menyediakan video-video yang berkaitan, boleh merujuk kepada infografik yang saya tunjukkan ini tentang uniform nombor 3 yang biasa kita sebut sebagai baju kerja, baju nombor 2, dan juga adalah baju nombor 2 sebab yang dikenali sebagai bush jacket. Jadi untuk uniform nombor 3 ni, yang kebiasaannya tuan-tuan dan puan-puan di sekolah ada. Jadi perlu patuhi mengikut etika-etika pemakaian yang betul dan juga pemakaian aksesori-aksesori yang betul. Seterusnya, bagi pegawai-pegawai yang mengenakan uniform nombor 4, boleh rujuk kepada gambar yang saya tunjukkan untuk rujukan tuan-tuan mengenai etika-etika pemakaian yang betul. Dan bagi peserta yang menduduki menjalankan ujian yang mengenakan pakaian baju nombor 4B, baju merun, sama ada mengenakan seluar cargo pant ataupun memakai tracksuit,
inilah etika-etika yang tuan-tuan perlu patuhi. Dan juga untuk peserta yang menduduki untuk ujian kecergasan, terdapat sedikit kelonggaran untuk tuan-tuan memakai pakaian sukan. Namun bagi ujian-ujian lain, tuan-tuan perlu memakai baju aktiviti KRS yang telah ditetapkan, iaitu bagi pegawai adalah baju berwarna merun, memakai beret, memakai seluar cargo pant ataupun memakai seluar tracksuit. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, etika peserta kursus yang perlu dipatuhi oleh semua peserta adalah peserta perlu mengikuti setiap slot kursus yang dijalankan, yang mana kita ada bermula daripada sesi taklimat dan juga fasa-fasa yang perlu dilalui oleh semua peserta kursus. Jadi tuan-tuan perlu ikuti, dan setiap slot-slot yang dijalankan ada ujian-ujian dan juga dicatatkan juga pendaftaran untuk semua peserta. Peserta perlu menyelesaikan segala tugasan mengikut tarikh yang telah ditetapkan berdasarkan garis masa yang telah saya terangkan sebentar tadi. Jadi peserta perlu tahu ujian yang perlu diduduki. Jadi untuk ini tuan-tuan perlu tahu tuan-tuan berada di tahap pengujian yang mana. Sama ada tuan-tuan perlu berada di lieutenant muda, lieutenant ataupun captain. Sebelum membuat rakaman dan menjalankan ujian, peserta perlu memahami perincian ujian yang perlu dilaksanakan. Untuk ini tuan-tuan perlu merujuk kepada panduan kursus yang telah dibekalkan untuk rujukan tuan-tuan, dan perlu juga memahami apa perincian ujian yang tuan-tuan perlu laksanakan. Seterusnya, peserta perlu sentiasa mengambil perhatian terhadap arahan-arahan terkini terdapat dalam Telegram peserta kursus. Untuk ini diharap tuan-tuan tidak terlepas segala info dan maklumat untuk kita memudahkan pengurusan ujian ini. Dan akhir sekali, peserta yang mempunyai masalah-masalah berkaitan ujian boleh merujuk salinan FAQ yang telah disediakan terlebih dahulu sebelum berhubung dengan jurulatih bertugas. Melalui salinan-salinan FAQ ini, beberapa persoalan telah diberi jawapan, dan juga tuan-tuan perlu ambil perhatian agar segala masalah-masalah yang ditanyakan oleh tuan-tuan dan puan-puan tidak berulang, dan juga dapat membantu melancarkan lagi pengurusan program ini. Jadi akhir sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang menduduki ujian pada kali ini, dan juga selamat menduduki ujian, dan didoakan semua peserta mendapat kejayaan dan mendapat pangkat sebagaimana yang tuan-tuan duduki pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.